Penduduk sekitar Lembah Kelang gempar kemarin apabila ternampak pembentukan formasi seolah-olah keris di langit diikuti dengan gegaran kuat. Keadaan ini dikesan berlaku di Cyberjaya, Putrajaya, Puchong dan Sijangkang ketika hujan lebat. Beberapa kawasan perumahan menjadi kecoh apabila banyak sistem penggera kereta berbunyi ketika kejadian. Video itu turut dikongsi beberapa pihak di media sosial hingga menjadi tular. Malah ada netizen mendakwa berlaku gegaran yang kuat kira-kira jam 8 malam diikuti petir sabung menyabung yang agak panjang dan luar biasa. Bagaimanapun tiada laporan gempa bumi dilaporkan pihak berkuasa. Hasrat seorang bapa untuk membawa pulang lampin bayi untuk anaknya tidak kesampaian selepas terbabit dalam kemalangan di Jalan Baru Felda, Teluk Timur dekat Batu Lima, Sik Kedah. Dalam kejadian jam 10.15 malam tadi, mangsa Nur Azman Said, 36 tahun, maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah lori yang terbalik dalam nahas di jalan berkenaan. Ketika kejadian, mangsa seorang pekerja kilang dikatakan dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumahnya di Kampung Bendang Man. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai tidak nampak lori yang terbalik lalu melanggar bahagian belakang lori dan terperosok. Difahamkan, sebelum kejadian, lori yang membawa muatan biskut itu rosak dan gagal dikawal lalu terbabas ke bahu jalan sehingga mengakibatkannya terbalik. Nur Azman disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala dan badan. Pemandu lori hanya cedera ringan. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Sik. Ketua Polis Daerah Sik, Deputi Superintendent Abdul Razak Osman berkata, polis telah merekodkan keterangan pemandu lori terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tolong jauhkan diri daripada Plaza Tol Bukit Raja. Minta tolong. Visual itu adalah antara yang dapat dirakam dalam kejadian ribut yang berlaku kira-kira jam 10 malam tadi di Plaza Tol Lebuhraya Baru Lembah Kelang NKVE Bukit Raja. Plaza tol itu rosak teruk dengan sebahagian siling bumbung, pondok tol dan beberapa palang di Plaza Tol berkenaan tertanggal. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP Mazlan Paijan mengesahkan kejadian. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan berhubung kejadian. Jurucakap PLAS Malaysia Berhad dipetik berkata, Plaza Tol itu ditutup kepada semua kenderaan dari kedua-dua arah bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. Kerja-kerja pembersihan kini sedang dijalankan pihak PLAS. Pengguna daripada Kelang dan Shah Alam juga perlu mencari laluan alternatif. Pengguna boleh melayari Twitter @PLASTraffic bagi mendapatkan maklumat terkini berhubung penutupan Plaza Tol itu. Atas kekeliruan yang berlaku, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal, memohon maaf dan menarik semula kenyataannya mengenai penggunaan tandas dan beberapa perkara berkaitan ketika sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan Wakil Transgender Nisha Ayub minggu lalu. Dalam kenyataan terbarunya hari ini, Datuk Dr. Mujahid berkata beliau menyedari kenyataannya itu menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, terutama penggunaan tandas awam, saf solat dan beberapa isu. Tegas beliau, kenyataan yang dibuatnya Jumaat lalu bukan muktamad maupun arahan, hanya sekadar respon spontan. Tambahnya, isu transgender lebih sesuai dibicarakan lebih lanjut bersama dengan pihak yang terbabit untuk mendapatkan keputusan terbaik. Perkara itu turut mendapat perhatian Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Beliau menerusi status Facebooknya hari ini meminta golongan LGBT untuk memeriksa alat sulit mereka sebelum memasuki mana-mana tandas. Katanya kekeliruan yang timbul ini menyebabkan ramai pihak tampil bertanyakan penyelesaian kepada persoalan tersebut. Rapid Rail Sdn Bhd, Rapid Rail mengesahkan seorang lelaki menceroboh kawasan larangan stesen transit aliran ringan LRT Pusat Bandar Puchong sebelum ditemui mati di landasan tren kira-kira 50 meter dari stesen berkenaan. Rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan penceroboh itu dilihat memasuki kawasan stesen itu yang sudah menamatkan operasinya kira-kira jam 12.29 tengah malam semalam. Rapid Rail dalam satu kenyataan memaklumkan penemuan mayat berkenaan kira-kira jam 7.24 pagi tadi.
Berdasarkan rakaman CCTV di lokasi kejadian, lelaki itu dilihat keluar daripada tren dan turun ke landasan itu sebelum dilanggar tren. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pihak polis masih menyiasat punca kejadian sama ada lelaki itu mabuk atau mahu membunuh diri. Kejadian itu memberi sedikit gangguan kepada operasi LRT laluan Seri Petaling apabila bekalan elektrik ke laluan berkenaan dihentikan seketika. Langkah itu bagi memudahkan proses pengalihan mayat oleh pihak polis. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Saya sebaik melakukan umrah kerana tak sangka dapat menjejak kaki di Tanah Suci. Itu luahan Esah Long yang cacat penglihatan selepas terpilih sebagai tetamu Allah pada musim haji tahun ini bersama suaminya yang juga cacat penglihatan. Kawan kata tak wajib Esah, wajib tak wajib, duit ada, saya pergilah, kalau mati tinggal kat kata. Sesiapa juga kawan-kawan pakcik, sahabat anda pakcik yang mana ada niat nak datang haji, maka pakcik selalu teruskan jalankan cara mana berdoa macam mana untuk kita dapat datang haji. Menurut Esah, 62 tahun, hasrat mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima itu telah lama berputih. Mereka yang mendirikan rumah tangga sejak 30 tahun lalu dikurniakan seorang anak perempuan. Abdul Aziz yang berasal dari Terengganu berkata, beliau dilahirkan sempurna dan hilang penglihatan ketika berusia 3 tahun selepas diserang demam panas. Beliau kemudian dipilih Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM belajar di Sekolah Orang Cacat Penglihatan di Johor Bahru. Nasib yang sama turut dilalui isterinya. Esah hilang penglihatan ketika berusia 7 tahun juga akibat demam panas. Katanya beliau masih ingat gambaran Masjidil Haram dan Kaabah serta Masjid Nabawi di Madinah kerana pernah melihat gambar yang dibeli oleh arwah ibunya masa kecil. Sejak itu beliau bertekad menjejak kaki ke Tanah Suci Mekah dengan berusaha mengumpul wang sedikit demi sedikit sejak remaja. Meskipun pergerakan terbatas, namun mereka berasa bertuah kerana dipilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Bagi membantu Esah, tabung haji TH menyediakan seorang pengiring perempuan dari tanah air. Manakala Abdul Aziz dibantu teman sebiliknya. Tabung haji turut menyediakan program khusus kepada pasangan ini ketika di Masyair. Program Emas ni dia akan ditempatkan awal sehari sebelum proses operasi Masyair bermula. Akan diletakkan di ibu pejabat dan dikenalikan oleh seorang petugas bagi seorang jemaah, dikenalikan oleh seorang petugas sehingga operasi selesailah berkenaan dengan dia punya tawaf dan apa-apa keperluan lah, termasuk juga dia punya melontar. Sampai masa ku pergi. Kerajaan membelanjakan purata RM18,491 untuk menurunkan setiap logo Satu Malaysia yang ada di Pusat Transformasi Bandar UTC di seluruh negara. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, secara keseluruhan terdapat 25 logo Satu Malaysia dan Satu Negaraku Malaysia di 21 UTC. Penurunan logo bagaimanapun hanya melibatkan UTC dan tidak melibatkan premis awam yang lain. Perkara itu dimaklumkan Guan Eng menerusi jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa di Dewan Rakyat. Menurut Guan Eng, logo Satu Negaraku Malaysia di UTC seluruh negara diturunkan ketika usia pusat terbabit melebihi 3 tahun dan sedang dalam fasa pemuliharaan bangunan, termasuk kerja-kerja mengecat semula dan penggantian logo baru. Ia telah bermula dari 12 April hingga 31 Mei lalu. Digesa menubuhkan Tribunal Tanah Adat untuk mencari jalan penyelesaian kepada aktiviti pencerobohan selain mengiktiraf tanah adat orang asli di Kelantan secara rasmi. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga didesak bagi mengambil tindakan untuk memberhentikan syarikat yang didakwa beroperasi di kawasan tanah wilayah adat mereka dengan segera kerana merosakkan alam sekitar serta menggondolkan hutan khazanah. Siang tadi, kira-kira 200 orang asli Gua Musang terdiri daripada 17 perkampungan berhimpun secara aman di hadapan Kompleks Jabatan Perdana Menteri Putrajaya.
Salinan memorandum turut diserahkan oleh pengerusi jaringan kampung wilayah Tanah Adat Pos Simor, Nur Muhammad Syafiq Dendi Abdullah kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri Abu Bakar Yahya. Menurut Nur Muhammad Syafiq, memorandum mengandungi 12 perkara itu sebagai jalan terakhir agar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad campur tangan dalam kemelut tanah yang dihadapi mereka. Dakwanya, Kerajaan Kelantan juga tidak mengindahkan usaha mereka berhubung pengiktirafan tanah adat dan tidak memberikan maklum balas sejak pertemuan pertama mereka pada 2013. Yang saya kesian ni saya tengok mereka mengambil air daripada sungai yang tercemar tu. Itu yang saya tak sanggup tengoklah. Dan mereka membuat blokade untuk tidak mahu apa orang kata lori-lori balak tu membalak lagi kawasan mereka, because apparently banyak kubur-kubur mereka dah disodok, kubur-kubur untuk nenek moyang mereka dah disodok. Jadi yang kami tengok ni tiada sama ada tiada belas kasihan ataupun tiada tak nampaklah keadilan pada orang asli di situ. Tun Dr. Mahathir turut menerima kunjungan wakil kumpulan terbabit pada jam 4 petang tadi. Perdana Menteri berjanji akan mencari ikhtiar untuk menyelesaikan konflik berpanjangan ini. Sebenarnya kerajaan pusat, Kerajaan Pakatan Harapan ini bersimpati dengan orang-orang di situ, orang-orang asal di situ. Jadi kita cuma kalau kuasa itu sepenuhnya ada kepada kerajaan pusat, kita boleh bertindak sekarang juga. Tapi kerana kuasa itu ada pada kerajaan negeri, kita kena tentukan tindakan kita itu mengikut undang-undang. Itu sajalah yang saya beritahu kepada pemimpin. Periksa alat sulit dulu sebelum masuk tandas. Demikian pula ketegasan yang disuarakan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang meminta golongan LGBT sebelum mereka memasuki mana-mana tandas. Memetik kenyataan dalam laman Facebook beliau, Datuk Asri melihat persoalan ini tiba-tiba muncul dan beliau mencadangkan mana-mana individu memeriksa dirinya dengan pakar sekiranya ada kekeliruan terbabit. Prospek emas Muhammad Al-Jufri Jemari jago silat dengan status juara dunia yang dibawa tumpas di Jakarta. Apapun cerita di sebalik kekalahannya kepada pesilat tuan rumah dalam aksi kelas E itu, misi Malaysia menggapai 7 pingat emas nampak kian sukar. Pada aksi final menentang pesilat tuan rumah Komang Harik Adiputra, Al-Jufri bermula perlahan apabila ketinggalan 1-4 pada pusingan pertama. Namun berjaya bangkit mendahului 3-2 di penghujung pusingan kedua. Bagaimanapun keputusan itu berubah dalam keadaan penuh kontroversi apabila setiap pukulan dan tendangan Al-Jufri tidak dikira. Sebaliknya markah diberikan kepada pesilat tuan rumah yang mengakibatkan beliau mengambil keputusan bertindak keluar daripada gelanggang. Sekaligus menyaksikan juara dunia itu menarik diri pada pusingan ketiga. Difahamkan Al-Jufri tidak berpuas hati dengan juri 2 dan 3 masing-masing dari Laos dan Korea Selatan. Jelas kecewa dengan keadaan itu, Al-Jufri menuju ke tempat duduk penonton sambil diterangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq jelas memahami kekecewaan yang dialami oleh Muhammad Al-Jufri. Beliau juga tidak nampak keperluan untuk Muhammad Al-Jufri memohon maaf di atas kekalahan yang diterima. Saya takkan dan tidak akan terima permohonan maaf beliau. Saya tak tahu kenapa dia minta maaf. Saya tadi lihat beliau main, saya rasa sebagai seorang penyokong ke menteri, saya sangat gembira dan bangga akan pencapaian beliau. Dan saya rasa akan ada banyak lagi kemenangan yang akan dikecapi oleh beliau, tapi paling penting sekali saya agak yakin idola seperti beliau bagi memberikan semua inspirasi kepada berjuta-juta rakyat Malaysia untuk turut bersama menyokong Malaysia dan untuk menyertai juga silat pada masa hadapan. Bukan saya rasa memang permainan tadi saya menang. So jadi masalah yang macam ni saya rasa saya akan atasi akan datang. Hari ini telah berlaku rompakan pingat emas secara terbuka. A daylight robbery telah berlaku di Padepokan Silat hari ini bila mana hak pingat emas Jufri telah dirompak. 24 jam. Itu tempoh waktu pernikahan Fatin Nur Syahira Yusof dengan Muhammad Saiful Azam Azmi. Mereka bernikah pada Jumaat lalu di rumah pengantin perempuan di Taman Mahsuri Citra.
Bagaimanapun, sebaik diijab kabul, Nur Syahirah, 24 tahun menjadi lemah dan mula sesak nafas. Suaminya Muhammad Saiful, 25 tahun kemudian membawa Nur Syahirah ke Hospital Jitra untuk rawatan. Doktor mengesahkan kanser tisu tahap 3 yang dialami Nur Syahirah sudah merebak. Nur Syahirah menghembus nafas terakhir kira-kira jam 5.20 pagi semalam. Menurut adik Allahyarham, Fatih Nur Izzati Yusof, kakaknya ada berpesan supaya sentiasa tabah dan reda menghadapi sebarang ujian Allah. Beliau yang baru pulang daripada London tidak menyangka ini menjadi petanda beliau akan bertemu dengan arwah kakaknya buat kali terakhir. Dalam keluarga ni dia macam sana orang yang paling rapat dengan semua orang. Dia macam gamukan satu keluarga. Jadi masuk asrama semua saya macam tak rapat sangat dengan family. Tapi kakak saya macam dia rapat dengan semua orang sebab dia memang selalu dekat rumah. So sebab tu bila benda ni jadi semua orang macam affected lah. Sementara itu, abang sulung Allahyarham, Hasrul Yusri Anwar Yusof berkata, kesihatan adiknya itu tidak menentu, namun arwah sentiasa positif dan bersemangat menyediakan kelengkapan perkahwinan seperti baju dan hantaran bersama suaminya. Katanya penyakit kanser tisu yang dihadapi adiknya mula dikenal pasti pada September 2017 dan Nur Syahirah sudah 2 kali menjalani pembedahan untuk membuang ketumbuhan dan melakukan kemoterapi. Hasrul Yusri menyifatkan adiknya itu seorang yang aktif dan periang dan tidak sekalipun menampakkan kesakitan yang ditanggungnya. Dah lepas majlis sarung cincin, satu family pun ambil gambar macam tu kan. Petang sikit tu lepas sembahyang Jumaat dia dah start lemah balik. Dah pernafasan dia pun dah, katanya oxygen machine tu dia punya power, dia punya outage tak cukup. Terus refer balik ke hospital, masuk hospital Jitra ni, and then dia orang bagi oxygen machine dengan kapasiti yang lebih tinggi, and then katanya dah meningkat sampai ke 12 mg, sampai ke maksimum 15 mg. Still dia tak boleh nak, maknanya paru-paru dia dah lemah sangat lah. Lepas tu malam tu ahli keluarga rapat pun semua tunggu dia dekat hospital dan sampai sekali dengan Azam lah, dengan suaminya. Terus sampai pagi dalam pukul 5 suku, 5.20 dia pergi lah. Kisah pernikahan Nur Syahirah dan Muhammad Saiful yang tidak sampai 24 jam menjadi tular dan mendapat reaksi netizen selepas bersimpati dan kagum dengan ketabahan pasangan itu menempuh ujian Allah. Allahyarham Nur Syahirah dikebumi di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Mutakin Bandar Darul Aman Jitra selepas solat asar petang semalam. Bagaimanapun, usaha kami mendapatkan reaksi suami arwah Nur Syahirah gagal kerana beliau masih dalam keadaan sedih dan enggan ditemu bual. Bagaimanapun, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat negara ini yang mendoakan yang terbaik buat beliau dan Allahyarham isterinya. Sewaktu kami mengunjungi kediaman bapa mertuanya, Muhammad Saiful Azam hendak bertolak pulang ke rumahnya di Gombak, Selangor. Semua 3.1 juta saman sistem penguatkuasaan automatik AAS membebitkan nilai RM435 juta yang belum dibayar sejak sistem itu dilaksanakan pada 2012 dibatalkan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke ketika mengumumkan keputusan drastik itu turut berkata kontrak 2 syarikat konsesi mengendalikan AES diambil alih sepenuhnya Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita bertegas bahawa ini adalah one-off. Pembatalan ini hanya sekaligus sahaja. Okay. Dalam tempoh pemerintahan kita selama 5 tahun akan datang, tidak akan ada kali kedua pembatalan ini. Only once and for all. Mulai 1 September 2018, kita akan menguatkuasa dengan tegas dan semua mulai 1 September 2018, kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan JPJ akan melaksanakan sepenuhnya semua peruntukan perundangan ke atas saman-saman yang dikeluarkan oleh AES tanpa sebarang pengurangan dan pengecualian.
Ini bermakna selepas 1 September ini, JPJ akan bertindak sebagai agensi yang bertanggungjawab dan bukan lagi syarikat swasta. Mengenai saman AES yang sudah dibayar, jumlah bayaran tidak akan dikembalikan kerana implikasi kewangan kerajaan. Kerajaan juga bersetuju membayar balik RM555 juta daripada tabung Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang digunakan kerajaan terdahulu bagi membayar pengambil alihan 2 syarikat konsesi AES. Pemandu bas Rapid KL yang merempuh 7 kenderaan di Ibu Negara malam semalam ditahan polis kerana di bawah pengaruh dadah jenis syabu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazir berkata, polis menyiasat kes berkenaan mengikut Seksyen 47 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dia ada 2 siasatan buka bukan kontijen Kuala Lumpur je, tapi disiasat oleh kontijen Selangor juga di bawah IPD Ampang. Jadi tangkapan dibuat oleh IPD Ampang, bukannya Kuala Lumpur. Sebab kes pertama berlaku di Ampang. So jadi dalam siasatan ni kita masih dalam siasatan dan pemandu ni dia dalam kawalan dadah masa di bawah. Jadi saya tak mau komen lebih sebab kita dalam siasatan lagi. Mengulas mengenai kejadian pemandu bas berkenaan dipukul orang awam, Datuk Seri Mazlan berkata, siasatan hanya akan dilakukan sekiranya pemandu bas itu membuat laporan polis. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Zulkifli Yahya memberitahu, pihaknya mengambil keterangan pemandu berusia 32 tahun itu sebaik selesai menerima rawatan di Hospital Ampang tengah hari tadi. Lelaki berkenaan dimasukkan ke hospital kerana mengalami kecederaan di kepala akibat dipukul orang awam yang menangkapnya. Semalam, satu video tular dalam media sosial menunjukkan seorang penunggang motosikal mengejar sebuah bas. Bas terbabit dilihat dipandu laju dan berbahaya sehingga melanggar 7 kenderaan. Skuad sepak takraw kembali menghidupkan keyakinan kontingen negara dalam menepati sasaran 7 pingat emas apabila menjuarai acara antara regu siang tadi. Lebih manis menumpaskan pasukan tuan rumah Indonesia 2-1 sekaligus pingat emas keempat negara dan 3 lagi menjadi buruan. Penantian selama 24 tahun akhirnya terlerai. Emas yang dinanti-nanti dari sukan sepak takraw akhirnya tiba. Khususnya bagi acara antara regu sejak kali terakhir Malaysia menang pingat emas Sukan Asia edisi 1994. Acara ini menjadi sasaran utama Persatuan Sepak Takraw Malaysia yang giat merayu sebelum ini apabila tercicir daripada sesi undian sebelum Tamasya Sukan Asia 2018 bermula. Tewas dalam set pertama, Malaysia yang diperkuatkan Muhammad Zulkifli Abdul Razak, tekong Farhan Adam dan Muhammad Azlan alias juga seorang lagi tekong Muhammad Syahir nyata tidak mudah mengalah. Malaysia bangkit perkemaskan permainan untuk mengikat kedudukan 1-1 di set kedua. Masuk set ketiga, Malaysia terus garang untuk menang besar 21-11 sekaligus menyumbang emas keempat negara. Kapal mewah Equanimity yang berlepas dari Kepulauan Batam, Indonesia semalam selamat tiba di Terminal Boston Cruise Center Pulau Indah kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Ketika ini difahamkan kapal berkenaan sedang menjalani pemeriksaan khas yang diselia oleh pegawai serta kaki tangan dari Pejabat Peguam Negara dan Mahkamah Tinggi. Perinciannya bersama wartawan Siti Khatijah Jaafar di lokasi. Ya, kapal mewah Equanimity milik ahli perniagaan kontroversi Jolo ini yang dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad YMDB telah pun tiba di Terminal Boston Cruise Center di Pulau Indah ini jam 12.30 tengah hari tadi dan telah pun selamat berlabuh di JT ini kira jam 1 petang tadi. Dan sebaik saja kapal ini berlabuh di tepi JT ini, ia akan menjalani satu pemeriksaan khas yang akan dilakukan oleh pegawai dan juga kaki tangan dari Jabatan Peguam Negara serta Mahkamah Tinggi, dan turut serta bersama dalam pemeriksaan khas ini adalah anggota dan kaki tangan Jabatan Immigration dan Jabatan Kastam yang difahamkan dari sumber Polis Bukit Aman turut akan bersama-sama melakukan proses dokumentasi dan memeriksa perincian dalam kapal mewah itu. Dan menurut sumber Bukit Aman lagi, setelah selesai saja pemeriksaan khas ini, satu mesyuarat khas
antara agensi-agensi terlibat ini akan diadakan kira-kira jam 2 petang nanti di bangunan sama di JT ini. Dan ketika ini pemeriksaan itu kalau dapat dikongsikan masih lagi sedang berjalan dan turut kelihatan di tepi JT sana antara pasukan-pasukan terlibat yang masih lagi menunggu di luar dan difahamkan separuh daripada mereka telah pun berada di dalam kapal ini tadi. Dan ketika ini kawalan ketat masih lagi dikenakan terhadap pasukan pihak media khususnya yang mana memandangkan kapal berkenaan mencecah harga 1 bilion ringgit dan turut menjadi antara bahan kes mahkamah. Dan untuk pengetahuan anda, kapal ini telah pun bertolak dari Kepulauan Batam, Indonesia kira-kira jam 5 petang semalam. Dan kapal yang dikaitkan dengan 1MDB ini sebelum ini ditahan pihak berkuasa Indonesia berhubung siasatan yang dijalankan oleh pihak Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat, yang mana kerajaan Indonesia telah pun sepakat untuk menyerahkan kapal ini kepada kerajaan Malaysia atas permintaan dari Perdana Menteri sendiri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa kunjungan beliau ke negara itu pada Jun lalu, yang mana Tun Dr. Mahathir dalam kenyataannya semalam juga turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kerajaan Indonesia dan Presiden Jokowi yang telah memberikan kerjasama penuh untuk Malaysia membawa pulang kapal berkenaan. Dan beliau juga berkata sekiranya pemilik kapal dapat membuktikan pembelian kapal itu adalah menggunakan wang milik mereka, maka mereka boleh menuntut kembali kapal berkenaan mengikut prosedur yang ditetapkan daripada kerajaan Malaysia. Dan sebentar tadi ketika berbual dengan pengarah cawangan khas Bukit Aman, Datuk Hamid Bado, kalau diikutkan awalnya pihak media dilarang untuk membuat liputan ketika ketibaan kapal ini, namun telah pun menerima arahan daripada wakil Perdana Menteri yang mengizinkan kami untuk merakamkan visual ketibaan kapal berkenaan. Dan setakat ini kami masih lagi menunggu proses pemeriksaan khas ini selesai sebelum mesyuarat khas dijalankan petang ini antara agensi yang terlibat. Dan itu sahaja dulu laporan yang dapat saya kongsikan bersama anda ketika ini. Itu sahaja dari sini. Salam hormat dan Assalamualaikum.